Taib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak kepada para pendengar Radio IKIM, tak kira di mana kita berada pada ketika ini, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi usaha rasa syukur kita pada Allah. Terus kita bersyukur atas apa saja nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan juga kita usaha untuk sentiasa menyabarkan diri kita, menyabari, iaitu kita kena belajar juga bagaimana kita nak sabar, syukur, sabar dan sebagainya, berbagai-bagai lagi kualiti sifat hidup yang perlu ada dalam diri kita. Keindahan manusia, harga nilai manusia bukan terletak pada rupa paras, tetapi pada sikap manusia. Mudah-mudahan kita sentiasa memperbaiki sikap dan perangai kita. Hari ini tajuk saya ialah pembahagian air. Bila kita cakap tentang air, air ni kita bahagikan dalam beberapa sudut dalam penggunaan kita, yang dengan mana kita fokuskan dahulu, iaitu untuk mengangkat hadas ataupun menanggalkan najis. Jadi atas tajuk ini kita bahagikan air kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil air yang bersih, membersihkan dan tidak makruh. Air yang bersih, membersihkan, tidak makruh. Apa makna bersih? Bersih maknanya air ni boleh diguna pakai untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian. Makna air ni boleh kita masukkan dalam masakan kita. Air ni boleh kita buatkan sebagai minuman. Itu dipanggil bersih. Dan yang kedua, membersihkan. Membersihkan bermakna air yang boleh digunakan untuk kita menyuci, untuk kita nak bersihkan najis, basuh air kecil, basuh air besar dan apa saja najis. Dan juga untuk kita angkat wuduk. Nak ambil wuduk, guna air ni. Jadi air yang pertama ni dipanggil air mutlak. Apa maksud air mutlak? Mutlak ni dalam bahasa Arab, kalau kita tengok di tasrif dia ialah atlaqa yutliqu itlaqan fahuwa mutliqun wa dhaka mutlaqun. Mutlak ialah suatu perkataan yang membawa erti lepas. Jadi air yang lepas. Apa maksud air yang lepas? Makna sebutan kita tu kita lepaskan dengan air. Dia mutlak ni lepas. Lawan dia ialah ikat. Jadi kita ada 2 jenis air. Satu kita lepas, satu kita ikat. Macam mana contoh? Kalau katakanlah dalam satu gelas dilihat ada air, atau pada satu pakaian, atau pada satu baldi, ditanya itu apa tu? Kita kata air. Maka lepaskan air, sebut air, orang dah faham. Kerana di sana ada air yang diikat. Kalau tak kita lepas dengan tanpa ikatan, orang tak faham. Contohnya kalau sudah warna hitam, apa dalam gelas, kita kata air, dia mesti nakkan kita ikat dia. Hitam tu, maka kita kena kata itu air kopi. Ataupun merah, apa tu? Air sirap dan sebagainya. Maka kalau perkataan sebutan dia dengan lepasan air yang kita sebut tanpa diikat, orang belum boleh faham, itu bukan air mutlak. Air mutlak ni mudah je. Tak kira setitik ke, segelas ke, satu baldi ke, sebut air orang dah faham. Kalaupun ada setengahnya diikat dengan satu ikatan yang dipanggil ikatan yang biasa. Macam contohnya diikat dengan, dipanggil ikatan yang biasanya dipanggil ikatan yang boleh kita lepas. Contoh apa? Air paip, air perigi, air hujan. Masa hujan turun, air hujan. Tapi bila kita dah tadah letak sana, orang dah kata air je. Jadi dia ada 2. Ikatan yang tak boleh pisah. Ikatan yang sementara. Ikatan sementara ni masih dikira mutlak. Air perigi mutlak, air paip mutlak, air mata air mutlak, air ais ataupun salji mutlak. Itu dipanggil air. Ada pun satu lagi ialah air yang diikat. Ini bukan mutlak. Jadi air yang pertama ni air mutlak. Air mutlak ni suatu
air yang banyak, walaupun macam laut kita tengok masin rasa dia, itu pun air mutlak. Air yang kita boleh guna untuk bersih. Untuk apa bentuk penyucian, maka gunalah air mutlak. Air yang bersih, lagi membersihkan dan tidak makruh. Ini air yang pertama. Air yang kedua ialah air yang bersifat sama, iaitu air yang bersih, membersihkan tetapi makruh. Iaitu makruh ni kalau ada pilihan lain. Iaitu air apa? Air yang ada beberapa jenis. Pertamanya, air makruh ialah air yang dalam bekas tin atau tembaga yang terdedah di tempat panas matahari. Digunakan untuk wuduk ataupun untuk badan mandi, untuk ketika panas dan tidak ada pilihan lain. Di negara seperti negara Malaysia ni panas, dalam bekas tin atau tembaga. Air itu dipanggil musyammas ataupun mutasyammis. Air ni hukumnya makruh. Kalau kita guna, maka air ni dia dibimbangi ada gangguan. Antaranya penyakit sopak akan menjadi satu penyakit yang akan dihadapi oleh seseorang. Maka hukum dia makruh. Yang ketiga ialah air yang bersih tapi tidak membersihkan. Air ini kita akan pergi pada tajuk kita yang akan datang. Air yang bersih tapi tidak bersihkan. Dua jenis air yang pertama dan kedua ni air yang kita boleh gunakan. Iaitu air mutlak ataupun air musyammas ataupun mutasyammis. Air ini kita boleh guna bebas. Cuma yang kedua makruh kalau ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, kena gunakan juga insya-Allah. Okey, itulah penjelasan daripada Ustaz Fazli mengenai pembahagian air. Dan kami maklumkan para pendengar yang kini sedang mengikuti rancangan Tahsinul Ibadah, boleh mendal nombor talian kami 03-6205-1500, diulangi 03-6205-1500, ataupun ke laman Facebook kami cariannya ikim.fm. Baiklah Ustaz, ada satu persoalan yang diutarakan oleh salah seorang rakan pendengar melalui Facebook. Dinyatakan di sini, kalau air yang tercemar seperti air yang karat dan sebagainya, sah atau tidak untuk dibuat wuduk atau mandi hadas? Kalau air yang tercemar dengan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dengan air. Contohnya pencemaran dia bersebabkan lumut. Ataupun dengan sebab tanah lumpur. Ataupun dengan sebab karat. Maka air ini masih kekal bersih dan membersihkan. Boleh kita guna, kita buka paip sekali air karat keluar. Kita ambil uduk sah. Kita guna untuk basuh air kecil air besar sah. Ataupun air yang berlumut. Ada orang cuci tangki ke atas. Kita buka air dari jauh. Ataupun air macam air hujan turun. Melimpahlah air. Macam warna teh tarik kita katakan. Air tu apa kedudukan dia? Bersih, membersihkan. Boleh kita guna untuk wuduk atau nyuci najis. Tak ada masalah. Segera ingin kepastian Ustaz, air minum seperti air kopi, air susu dikategorikan sebagai jenis air apa? Dan bagaimana pula dengan air mineral? Air susu, kopi, ini kita akan perkatakan dia adalah dalam kategori air yang bersih tetapi tidak membersihkan. Dia ada 3 kumpulan di sana. Satunya dipanggil air mustakmal. Yang keduanya ialah air yang berubah dengan sesuatu yang bersih dan perubahan yang banyak. Dan yang ketiga ialah air yang datang daripada perahan buah ataupun pokok. Jadi air yang kedua ini, air yang berubah dengan sebab sesuatu yang bersih. Dengan perubahan yang banyak. Berubah dengan sebab kopi, dengan sebab teh, dengan sebab sirap. Maka air ini bersih. Kita boleh buat minum, tak ada masalah. Campur dalam masakan boleh. Tapi dia tidak membersihkan. Kalau satu orang ambil air yang kita kata bersih ni, contohnya air sabun, air klorok, maka air ni bersih. Tapi kalau guna untuk ambil wuduk, hukum dia tidak sah. Guna untuk mandi wajib, hukum dia tidak sah. Dan selain daripada air mutlak yang telah dihuraikan oleh Ustaz sebentar tadi, ada dua lagi kategori air. Air musyammas dan muqayyad. Air musyammas seperti mana kita sebut, air yang panas sebab matahari.
Matahari. Kalau panas sebab kita masak, kadang-kadang kita kat rumah ada mungkin bapa ke anak ke demam, ataupun kita ada heater sekarang ni, kita mandi air panas. Pagi-pagi tentulah kita mandi air tu suam. Itu tak ada masalah. Sebab dia panas sebab kita masak ataupun kita guna heater. Tapi yang makruhnya ialah air yang panas dalam bekas tin yang terdedah di ketika panas pada matahari. Kepanasan matahari pada tengah hari. Kalau air ni kita angkat baldi yang daripada tin ni, kita letakkan pada tempat teduh dalam 10-15 minit, kurang panas dia, maka hilang makruh dia. Semasa panas saja untuk wudu atau mandi. Tapi kalau untuk cuci pakaian, untuk buat masak, itu tidak makruh. Bagaimana pula dengan air mutaghayyir takdiri? Air mutaghayyir ni ialah air yang berubah dengan benda bersih. Yang tak dapat elak. Dengan sesuatu yang dapat kita elak, minta maaf. Kita bersih dengan sesuatu yang kita dapat elak. Kopi, teh, ataupun sabun, klorok dan sebagainya. Kalau berubah dengan benda tak dapat elak, contohnya berubah dengan sebab lumut, bersebab karat, bersebab dengan garam laut, ataupun lumpur, ataupun daun. Pokok-pokok kita tengok. Kalau dululah kawasan-kawasan rumah ni dikelilingi dengan pokok-pokok getah dan ada perigi. Bila musim daun gugur, maka air perigi itu akan busuk dengan sebab daun. Maka itu adalah suatu yang dimaafkan dan dibolehkan sebab benda yang tak dapat elak. Jadi dibolehkan untuk menyucikan najis atau boleh. Guna untuk wuduk boleh, guna untuk mandi wajib boleh, untuk cuci najis pun boleh. Tapi ada berapa jangka masa tu kalau selama mana dia selagi air itu berada ataupun air yang bertakung dalam sesuatu bekas yang lama. Katakanlah kita ada tangki air dah lama dah, dengan kedudukan tangki itu memberi kesan kepada air sehingga berbau sesuatu plastik, maka itu dimaafkan, tak ada masalah. Ataupun air yang mengalir di bawah sana ada belerang, ada sesuatu yang memberi kesan, ataupun macam kita kata garam laut, maka itu semua tidak menjejaskan. Boleh kita guna untuk wuduk ataupun untuk cuci najis. Okey. Dengan Puan Roslina dari Bangi Selangor terlebih dahulu. Yang pertama, rumah saya ni dah beberapa kali dilanda banjir. Jadi kalau air banjir tu dikira suci ke atau kira najis? Lepas tu soalan yang kedua, saya tak faham perkataan hadas kan. Kita selalu sebut mengangkat hadas besar, hadas kecil kan. Tapi saya tak faham apa makna hadas. Adakah dia kotoran ke atau apa? Terima kasih Puan Roslina. Silakan Ustaz. Air banjir. Hujan bila turun, air akan melimpah di jalan-jalan. Jadi air akan masuk rumah dan sebagainya. Kedudukan air ini adalah bersih. Walaupun dia berlumpur, walaupun pada siang tadi kita nampak ada anjing beberapa ekor bermain di sekitar kawasan tu, ada najis sebagainya. Tapi bila mana hujan turun, air sudah melimpah, ada sampai macam dikata tadi masuk ke kawasan rumah, maka air tu adalah bersih. Maknanya bersih dan boleh membersihkan. Kalau kita bersihkan najis apa-apalah dengan pakai air itu boleh, ataupun kita ambil air itu untuk buat wuduk, hukum dia boleh, tidak ada masalah. Air walaupun sudah berubah, tetapi kedudukannya adalah bersih. Yang kedua, bila tanya tentang hadas, apa makna hadas? Hadas ni ialah suatu kekotoran yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, yang bersebabkan dengan perbuatan dosa. Itu dipanggil hadas. Sebab itu kita angkat hadas. Kita tak nampak kotor. Kalau kita diperlihatkan kekotoran dosa, mungkin tak ada siapa pun nak bergaul dengan kita. Tak ada isteri yang akan ambil kita sebagai suami dia, atau sebaliknya sebagai isteri, sebagai anak kita, semua akan ditinggalkan. Kerana dosa ni suatu yang kotor, suatu yang jijik, busuk. Tapi Allah tutup.
Allah tak nampakkan. Maka dosa sebab mata, tangan, kepala dan sebagainya, maka kita kena bersihkan untuk kita melaporkan diri kita pada Allah dalam meletakkan diri kita sebagai melakukan ibadat solat. Maka kita bersihkan dengan angkat hadas. Mana kekotoran kita ada dua. Satu dipanggil khabas, satu dipanggil hadas. Khabas ni najis yang kita nampak, yang kita rasa jijik tengok, najis tai kucing lah, tai anjing lah, itu najis, darah, darah, nanah dan sebagainya. Tetapi di sana ada najis yang kita tak nampak, itu najis dosa. Maka itulah hadas. Itu yang kita, bila Nabi kata bila kita basuh muka dalam wuduk, dosa akan gugur, dosa muka, dosa tangan, itulah yang dikatakan hadas, yang kita selalu dituntut supaya bersihkan diri dalam usaha kita untuk menghadap Allah dalam melakukan ibadat solat. Berkenaan dengan penggunaan air, Ustaz, kalau berada di sekitar hutan paya bakau misalnya, ada air di situ, boleh? Adakah sah? Sah, tak ada masalah. Kalau di kawasan hutan yang mana air sudah berubah dengan sebab kayu-kayu, pokok-pokok bakau yang ada, maka air itu boleh, tak ada masalah. Okay. Kerana dia bukan sama seperti air yang ada dalam akar, air yang ada dalam pokok, ataupun air buah perahan macam air kelapa, maka itu tak boleh digunakan untuk bersih. Okey. Baiklah, kita bersama dengan dua lagi pemanggil, Puan Maimunah dari negeri Perak dan juga Encik Ishak dari Berpahang. Kita kumpul soalan ni, Ustaz. Ya, saya. Okay, Assalamualaikum. Saya Maimunah daripada Perak. Saya ada 3 soalan nak tanya. Yang pertama, air kalau dalam baldi, lepas tu kita buka paip, boleh tak digunakan untuk bersuci? Yang kedua, kalau macam baby muntah lepas minum susu tu, itu najis ataupun tak? Dan yang ketiga, lepas dah basuh baju dalam washing machine, lepas tu ada bangkai lipas, ada lipas, itu pun dikira najis ataupun tak? Okey, seterusnya Encik Ishak pula. Saya nak tanya Ustaz, masalah ambil wuduk ni, dalam satu kolah tu ada berapa liter? Kita boleh ambil air semayang tu, satu kolah ke, ataupun 2 kolah, ataupun 3 kolah, ataupun 1 liter, ataupun itu saja. Okey, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Air dalam baldi, kalau kita tengok keadaan baldi kita bersih, kita ada air dan bersih air itu, kita buka satu baldi, kita boleh ambil wuduk, tak ada masalah. Air dalam baldi bersih. Kalau kita, cuma hari ini yang berlakunya, tabiat orang bila pergi ke mana-mana tandas, masjid atau tandas awam, kalau air dalam baldi ada, dia akan buang air itu. Kerana dia rasa was-was, air ni mungkin ada masuk najis ke, dah ada kotor dalam tu. Sebenarnya itu satu sikap tak betul. Kita selagi tak nampak dengan mata kita sendiri, sama ada nampak warnanya atau airnya atau hidung terhidu baunya, maka selagi itu tak berlaku, hukum air adalah bersih. Al-ma'u tahurun, kata Nabi, la yunajjisuhu syai'. Air itu bersih, tak ada sesuatu yang boleh menajiskan dia. Jadi kita tak perlu nak buang air daripada baldi, kecuali kalau dalam baldi itu ada najis dan najis tu tak dibuangkan. Kemudian kita buka paip, biarpun paip tu terus terbuka sepanjang malam, najis pun dah keluar, air itu masih dikira najis. Sebab baldi ni jumlah dia tidak cukup untuk 2 kolah. Kemudian masalah muntah bayi. Kita bagi susu, kadang-kadang bayi ni dia paksa diri dia. Dah kenyang dia nak lagi, dah kenyang dia nak lagi, sampai tahap akhirnya muntah. Maka muntah tu bagaimana hukumnya? Kita kata tidak najis. Muntah yang sedang berlaku selepas dia mendapatkan penyusuan tidak najis. Yang najisnya bagaimana? Yang mana muntah yang datang daripada dalam perut setelah sekian lama masa. Contohnya, anak kita ni, bayi kita beri dia susu sudah sejam, dia pun dah tidur, lepas itu dia bangun nangis-nangis, dia muntah.
maka muntah yang keluar itu adalah najis. Maka kita ibu, kita jangan terus kita bagi dia susu, kita basuh dulu bahagian luar mulut dia, baru kita bagi dia susu. Maka barulah tidak ada masalah melekat najis pada badan kita. Itu mengenai dengan muntah. Bersama juga kita dewasa, kalau kita sedang makan, ada orang sedang makan, kita pergi cerita pada dia benda-benda yang dia tak boleh nak terima. Dia sedang sedap makan, kita cerita tentang tandas tadi ni. Allah, macam mana dia nak makan? Selera dia hilang. Maka dia termuntah. Maka muntah tu tak najis. Cuma dia masuk dalam kumpulan jijik. Tapi muntah yang najis ni muntah yang dah masuk dalam. Dah mungkin 1 jam, 2 jam kita dah makan, kemudian muntah kemudiannya. Itu adalah najis. Kita kena kumur mulut kita. Kemudian yang ketiga ialah mengenai dengan pakaian. Kalau kita dah basuh pakaian, tiba-tiba bila kita angkat tengok ada lipas. Lipas ni adalah binatang yang dimaafkan pada masakan. Tidak dimaafkan pada pakaian, maka pakaian semuanya najis. Kita kena siram semula. Maka kalau kita dah basuh selesai, kita siram saja. Tak perlu kita basuh lagi, kita siram. Kemudian kita keringkan dia dan selesai masalah dia. Maknanya lipas tadi telah membawa najis kepada pakaian kita. Itu dia. Bagaimana kalau seseorang individu tu Ustaz, kalau batuk tiba-tiba terkeluar darah pula? Itu bagaimana dia? Darah adalah najis. Maknanya kalau batuk terkeluar darah, maka wuduk tak batal, tetapi dia kena kumur. Dia tak boleh ludah dah kering, dia pun solat. Maka tak sah. Kerana masih ada najis dalam mulut. Jadi dia perlu kumur, bersihkan mulut dia, kemudian dia boleh solat. Muntah tidak membatalkan wuduk, tetapi muntah yang ada darah itu adalah najis. Dan soalan tadi mengenai dengan air dua kulah ni, lebih kurang kita kira dalam 217 liter. Sukatan satu bekas, maka itu dikira 2 kulah. Kita nak ambil wuduk tak semesti 2 kulah. 1 baldi pun dah cukup, 2 baldi pun dah cukup. Yang penting air itu adalah air mutlak. Apa maksud air mutlak? Seperti mana kita sebut awal, kita sebut air je. Kita tak perlu nak ikatkan dia. Kalau dia dah merah, kalau dia dah hitam, air itu dah lain. Kalau biasa ni air mutlak. Air, apa itu? Air. Air itu disebut sebagai mutlak, itu lepaskan perkataan dengan tidak berikat. Okey, kita bersama 2 lagi pemanggil. Puan Jamilah dari Selangor terlebih dahulu. Suami, dia ada luka kat kaki, dah 3 tahun je. Kencing manis dia berbalut. Luka tu cuma ada 5 jari yang nyata tu. Jadi anggota wuduk dia sebelah kiri berbalut lah. Ada sikit lah yang boleh kena air. Lepas tu dia ambil air semayang macam biasa. Dia spray semua tu. Muka, tangan, kepala, kaki dan jari-jari yang basah tu kan, yang boleh dibasahkan tu. Lepas tu bahagian balut tu macam mana? Dia nak kena sapu debu ke, nak sapu air ke? Lepas tu dia nak kena tayamum muka dengan tangan macam muka dengan tangan macam tayamum biasa untuk melengkapkan wuduk tu. Dia nak kena tayamum kaki dengan muka sekali ke? Seterusnya Encik Zainal pula dari Batu Pahat Johor. Adakah solat tu sah jika kita tidak berwuduk tetapi kita dengan mandi hadas besar? Silakan Ustaz. Baik. Mengenai dengan mereka yang masalah kencing manis ni, memang satu tahap kaki bila dia kena luka tu akan membuatkan lambat sembuh atau dia akan merebak dan sebagainya. Sebab itu dalam masalah tayamum dulu kita kata seorang itu dibenarkan bertayamum atas sebab yang mana kalau ada luka, dan luka ni kalau terkena air dia akan membawa kepada lambat sembuh. Lambat kering. Memang orang kencing manis lambat kering dia. Ataupun dia boleh merebak daripada satu tumpuk kepada tumpuk yang lebih besar. Ataupun dia boleh mendatangkan bau. Bila kena air, dia mendatangkan bau yang busuk. Jadi kalau bau busuk ni, orang duduk sebelah nak makan pun dia tak selera. Bau kaki kau lah. Maka dah sudah terganggu. Di sini kita boleh tayamum. Jadi macam mana masalah kaki? Sedangkan benda itu hanya pada kaki saja. Kalau kaki berbalut, memang tak boleh buka. Maka itu kita ambil wuduk macam biasa, basuh kaki yang boleh, yang tak boleh ni kita ratakan sedikit dengan air, kemudian kita tayamum. Tayamum dia kita keringkan muka dengan tangan, tepuk 2 kali pada muka sekali dan tangan, niatkan untuk kaki.
Tapi kalau kaki yang memang luka tapi tak berbalut, maka kita basuh bahagian yang boleh. Yang tak boleh itu juga kita tayamum dengan kita tepuk, kita sapu muka dengan tangan. Kerana tayamum ni kita perlu ingat dia adalah hanya pada muka dengan tangan. Walaupun masalah dia ialah pada kaki. Macam contohnya, katakanlah ada satu orang meninggal. Dia baru masuk Islam, belum sempat khatan, meninggal, dan kita dikendaki menguruskan jenazah dia. Maka kalau kita basuh seluruh jenazah pun, ada tempat yang masih belum dapat kita basuh, dan kita tidak boleh mencabuli kehormatan dia walaupun dia sudah meninggal. Jadi ada kawasan alat sulit yang tertutup yang kita tak khatan, di situ kita kena tayamum dengan sapu debu pada muka dan tangan untuk tempat yang kita tak disampaikan air tadi. Jadi maknanya tayamum ni diguna pakai untuk menampung keperluan wuduk sekiranya tak dapat kita sempurnakan wuduk kita. Kemudian masalah yang kedua ialah masalah mandi hadas. Kalau kita mandi hadas besar lah, terutama suami isteri bila dah bersama nak mandi, kita ingat nak mandi ni dan nak terus solat, apakah perlu kita ambil wuduk ataupun memadai dengan mandi saja? Kita kata kalau sekiranya ketika kita mandi tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan tidak ada hadas baru yang berlaku, maka air sampai ke seluruh badan, maka mencukupilah. Kalau kita hanya mandi dengan tidak ambil wuduk, maka mandi itu telah mengangkat hadas besar dan hadas kecil juga terangkat, kita dah boleh solat. Tapi kalau berlaku semasa mandi, kita buang air kecil atau berlaku sentuhan, maka itu perlu pada wuduk. Jadi kalau nak kira pada hakikatnya, sunat wuduk walaupun kita dapat mandi dengan tidak berlaku sentuhan kepada tempat-tempat yang batalkan ataupun perkara-perkara yang batalkan wuduk. Sunat kita ambil wuduk sempurna baru kita mandi. Okey, seterusnya soalan daripada Nasrul Hadi, Ustaz ya. Saya nak kepastian kolah air yang kita cedok untuk mandi dan air tadi terjatuh dalam kolah atau dicelup, boleh atau tidak air tadi diambil wuduk? Baik. Kalau kita tengok, kita punya baldi lah dekat rumah. Jadi kita masukkan gayung, kita ambilkan air, ataupun kita gunakan apa saja. Alat-alat ini tidak ada masalah. Kerana air ni yang merosakkan dia ialah kalau digunakan untuk wuduk dan air basuhan pertama menitik dalam jumlah yang banyak ke dalam baldi yang kurang daripada 2 kolah, maka air itu yang dipanggil air mustakmal. Tapi kalau hanya sekadar celup atau kita masukkan tangan atau anak kita datang main-mainkan baldi dengan air tadi, itu tidak menjejaskan air dan boleh kita guna untuk wuduk. Okey. Sekali lagi kami maklum-alukan para pendengar IKIM FM yang ada sebarang pertanyaan, terutamanya topik kita pada hari ini mengenai pembahagian air. Nombor talian kami masih lagi diaktifkan 03-6205-1500 ataupun ke laman Facebook kami cariannya IKIM.FM bersama dengan Puan Aida dari Kampung Baru pula, Ustaz. Boleh tak bersalaman dengan bapa saudara suami? Okey, silakan Ustaz. Bersalaman dengan bapa saudara suami, kita adalah orang asing. Kita tak ada apa hubungan dengan bapa saudara suami kita, maka hukum bersalamannya adalah suatu yang tidak boleh dan haram, kerana tidak ada apa hubungan. Kalau bapa saudara kita, iaitu adik bapa atau adik abang bapa, atau kita sebelah ibu, abang atau adik ibu, itu bapa saudara kita yang sah, maka itu boleh. Tapi kalau bapa saudara sebelah ibu atau bapa kepada suami kita, maka itu orang asing. Okey, kita kumpul soalan sekali lagi, Ustaz. Encik Badrul dari Perlis dan juga Puan Nurmah dari Kelang, Selangor. Saya nak tanya Ustaz, apakah ucapan ba'adat bila kita mengeluarkan angin dari dubur? Bolehkah kita ucapkan Alhamdulillah atau La Haula Wala? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Puan Nurmah pula dari Kelang, Selangor. Okey, saya nak tanya Ustaz, kalau misalnya kalau kita balik kerja, kita basuh baju anak kita masukkan dalam mesin bersih tak baju yang kita basuh? Okay, silakan Ustaz. Baik. Mengenai dengan kalau angin keluar ni, jadi ada orang bila lepas keluar dia kata Alhamdulillah,
Jadi sebenarnya kita memanglah buang angin ni satu nikmat. Kalau tak boleh keluar angin, memang kita, macam kita tak boleh buang air kecil, tak boleh buang air besar, tak ada selera hidup. Nak makan tak boleh, nak tidur tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Masalah dia kerana tak buang air kecil. Masalah dia air besar tak keluar. Masalah dia angin tak keluar. Tetapi kita janganlah salah guna nama. Makna kita kentut, kita kata Alhamdulillah. Seolah-olah kita, walaupun satu nikmat, tapi kita syukur dalam hati kita bahawa kita dapat. Kalau kita hadirkan rasa syukur kita selepas apa yang berlaku, maka itu tak ada masalah. Cuma kita, apa cara guna dia? Kalau guna dalam kita jadikan bahan gelak ketawa, kita pergi kentut depan orang kuat-kuat, kita kata Alhamdulillah. Jadi seolah-olah macam satu permainan. Kalau bukan maksud itu, maksud kita sebagai syukur, tak ada masalah. Yes, macam kita buang air besar. Lepas kita buang air besar, kita keluar, kita syukur pada Allah. Kita kata Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Maka itu sebagai rasa syukur. Jadi tengok penggunaan apa cara yang kita guna dan maksud kita. Kemudian mengenai dengan basuh baju. Kita tengok anak. Kalau anak kita, baju-baju ni tak ada masalah. Masalah dia seluar. Kalau anak kita, kerana kita ni masih lagi di Malaysia, tahap yang sekarang ni saya nampak, kita masih melewatkan khatan anak-anak. Kita masih belum dapat, memang sudah ada tapi belum menyeluruh. Dan di mana kita tak khatan di peringkat awal. Kalau orang Arab, dia hari ke-7 tu memang dah khatan. Jadi kita hari ni tunggu anak tu sampai dah umur 9, 10, baru kita nak khatan. Jadi puncanya ialah kalau tak khatan, dia buang air kecil, dia buang air besar, dia masih menyimpan najis. Jadi seluar-seluar yang dipakai ni, seluar dalam anak laki-laki. Anak laki-laki, anak perempuan tak masalah. Anak laki-laki, jadi kita kena siramkan dulu. Sama ada peringkat awal atau kemudian siram, baru kita masuk mesin basuh. Yes, jadi kalau tidak, dia menajiskan semua pakaian. Yes, itu kita kena berjagalah. Okey. Dan kita bersama dengan pemanggil seterusnya, Encik Hanafi dari Kuala Lumpur. Saya nak tanya, ibu saya ni umurnya dah sekitar 83 ke 86 tahun. Masalahnya dia tak boleh nak mengerjakan solat, dah pakai kursi roda apa semua. Saya agak khawatir pasal kadang daya ingatan dia, kadang masa dia bercakap sesekali macam biasa, tapi sesekali saya perhatikan dia lupa ingatan. Adakah beliau wajib menunaikan solat, dan kalau wajib tu cara nak kami angkatkan wuduk untuk dia bagaimana, Ustaz? Okey, terima kasih Encik Hanafi dari Kuala Lumpur. Masalah orang yang sudah sampai ke satu tahap usia, memang pada masa itu dipanggil arzalil umur. Bila usia dah lanjut sampai dah orang kata hilang ingatan, dah nyanyuk lah. Jadi masa tu kita kata, kita tengok keadaan, kita beritahu ibu, kita sebagai anak, kita beritahu ibu waktu solat dah masuk, ya bapa waktu solat dah masuk, dan kita tolong bantukan. Selagi dia masih waras, dia masih boleh dengar dan dia masih boleh faham, kita tolong wudukkan dia. Jangan kita tunggu, dia wajib suruh, diminta air, kita wudukkan dia apa semua, dan kita suruh dia solat atas apa yang dia terdaya, walaupun atas kursi roda, apa yang terdaya dia buat. Tapi kalau ingatan sudah hilang, kita cakap pun dia dah lain, dah tak sedar apa yang kita ni, maka benda tu sudah gugur. Tuntutan solat ni selagi ada akal. Bila akal sudah hilang, habis. Sebab itu dia kata, idza akhadha ma wahab saqata ma wajab. Bila Allah ambil apa yang dia bagi, maka gugurlah apa yang dia wajibkan. Dia bagi kita akal, bila dia ambil balik, habis. Maka tak ada lagi apa yang dia wajibkan. Okey, seterusnya soalan ini diutarakan oleh saudari Naimah Khamis menerusi Facebook IKIM.FM. Bagaimana kalau kita menambah pelembut atau nila dalam air bilasan semasa membasuh pakaian dengan tujuan mewangi dan melembutkan kain? Silakan Ustaz. Tidak ada masalah kalau kita membasuh pakaian di mana pakaian ini tidak ada najis. Sebab itu kita siram dulu pakaian. Kalau pakaian, terutamanya pakaian bahagian dalam, seluar dalam, kita siram dulu, kita masuk, kita basuh.
maka nak letak apa pewangi pun tak ada masalah. Cuma jangan nanti kita campur adukkan pakaian anak dengan pakaian bapa yang ada najis. Jadi kalau ada najis, maka itu menajiskan semua. Wangi macam mana pun dia tetap najis. Kerana mesin basuh, dia bukan ada sukatan dua kulah. Jadi dia akan menajiskan. Kalau satu je pakaian najis, dengan jumlah pakaian-pakaian lain bersih, dia menajiskan semua. Sebab itu kita kata perlu ada sikit usaha. Memang agak karenah. Kita kena siram dulu, baru kita masukkan dalam mesin basuh. Maka pewangi ni semua tidak menghalang. Ya, saya. Sebelum kita ke soalan yang berikutnya, Ustaz, saya ingin menarik perhatian para pendengar dan juga Ustaz. Ustaz pun kelihatan ada telefon akses pada internet. Terus ke Facebook IKIM.FM. Kalau tengok saudara Syukri Kajang Mani itu, dia sentiasa membuat catatan apa yang Ustaz jelaskannya. Apapun, terima kasih buat Syukri Kajang Mani atas coretan anda itu. Dan bersama dengan Nur Irwan Shah pula, inginkan kepastian dia ada terbaca mengenai jangan lakukan pembaziran wuduk walaupun di sungai yang mengalir. Bolehkah Ustaz berikan pencerahan? Kita mengambil wuduk ni, kita kata jangan membazir. Tapi jangan pula sampai kedekut. Jadi kita tak boleh ambil wuduk dalam jumlah beberapa titik. Kadang-kadang satu orang dia ambil wuduk satu gelas je. Setengah gelas. Dia tuang beberapa titik, dia buat macam pakai bedak. Itu tak boleh. Kita dalam ambil wuduk ni mesti air mengalir. Jadi air mengalir ni tak banyak. Sebab itu jangan sekurang-kurang air wuduk, jangan kurang daripada satu cupak. Maknanya kita bagi dia mengalir. Sebab itu tak boleh macam tadi soalan kita gunakan spray. Spray tak cukup. Melainkan kita kena spray bagi banyak sampai air dah terhimpun dan kita sapu dengan air yang mengalir, itu boleh. Kalau kita hanya spray saja atau kita basahkan kat tuala bagi dia lembap, kita lapkan muka kita, itu tak jadi. Ataupun kita ambil ais ketul cube tu, kita sapu muka kita, itu pun tak selesai kerana air tidak mengalir. Okey, seterusnya Farah Izzati soalannya, Ustaz, kalau kita mengambil wuduk, selepas itu air wuduk itu masuk dalam baldi yang sudah ada air dalam baldi itu boleh guna untuk angkat hadas besar atau tidak? Kalau katakan air yang masuk jumlah yang kecil, setitik 2, maka itu tidak masalah. Yang tak bolehnya, kita katakan kita buka pipe, kita basuh muka pada pipe dan air basuhan muka yang pertama ni masuk dalam baldi, maka air dalam baldi itu tidak lagi kita boleh guna untuk wuduk atau mandi wajib atau cuci najis. Kita boleh guna untuk masak nasi, kita boleh guna untuk buat minum, kita boleh guna untuk siram pokok, tapi nak wuduk ataupun mandi wajib atau cuci najis, itu tak boleh. Sebentar tadi semasa Ustaz menerangkan topik ini, pembahagian air, Ustaz ada menyatakan bahawa kalau dalam baldi itu penuh dengan najis, kita yakin memang najis, memang tidak boleh diambil lah air tersebut. Tapi untuk itu, kalau sekiranya diambil langkah berikutnya dengan bertayamum, bagaimana Ustaz? Kalau dah... Jadi kalau kita nak tayamum, tayamum ni kita kata dia tidak ada tayamum sunat. Kita hanya ada 3 alasan besar untuk seorang itu bertayamum. Pertama, ketiadaan air. Jadi kalau kita ada air tapi air yang najis, itu macam tak ada. Ataupun kita ada air yang mustakmal, itu pun macam tak ada. Tapi kalau air yang ada, air itu adalah air yang kita kata makruh tadi, itu tak ada masalah, kita kena guna. Kalau tak ada air, ataupun air ada tapi ada penyakit, ada macam saya sebut tadi, penyakit yang mana lambat sembuh, lebih merebak, mendatangkan bau busuk badan dan sebagainya. Ataupun ada air tak sakit, sebaliknya keperluan kepada air, kita nak minum. Kita dalam keadaan kalau kita pakai minum tak boleh guna wuduk. Kalau pakai wuduk tak boleh minum. Utamakan minum. Wuduk tak ada, tak apa, kita boleh ganti dengan tayamum. Sedikit rumus Ustaz daripada topik pembincang kita pada hari ini. Jadi masalah air ini saya ingatkan kepada semua. Alhamdulillah kita di Malaysia, nikmat air ini satu nikmat besar. Yang kadang-kadang kita tak tahu nak jaga dengan nilai dia. Kerana di negara luar, air itu sebenarnya jauh lebih mahal. Kalau dengan minyak, mahal lagi air. Jadi kita jagalah, jangan pembaziran. Kadang-kadang kita tengok dekat masjid,
Pipe dah buka tapi masih bersembang lagi. Maka jaga jangan kita melakukan pembaziran. InsyaAllah wuduk air ini sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak lagi perkara yang kita akan sentuh tentang air. InsyaAllah.